Okey, hari ini kita akan belajar tentang bahasa istana. Bahasa istana ni merupakan satu laras bahasa yang digunakan oleh kerabat diraja. Okay, bahasa istana digunakan apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja atau apabila kita hendak berbicara mengenai hal ehwal kesultanan. Okey, saya akan tayangkan satu filem yang bertajuk Hang Tuah, lakonan daripada P.Ramlee pada tahun 1956. Daulat tuanku, Patik pacal-pacal yang hina ini masuk menghadap. Suka hati beta mendengar kamu dapat membunuh orang mengamuk itu dan menyelamatkan Datuk Bendahara. Keberanian kamu yang seperti itulah jadi kemegahan kepada negeri Melaka ini. Siapakah guru kamu belajar main senjata? Ampun tuanku, Patik Brima ini baru saja balik dari Gunung Ledang, berguru dengan adik putra. Mulai dari sekarang kamu sekalian beta jadikan hulu balang Melaka. Datuk Bendahara, apa yang patut kita hukum kepada pengawal-pengawal Datuk yang lari bila dikejar oleh si pengamuk itu? Ampun tuan. Okey, daripada tayangan video tadi yang bertajuk Hang Tuah, lakonan P.Ramlee pada tahun 1956, kita boleh dengar ada beberapa perkataan ataupun kosakata bahasa istana. Contoh, ampun tuanku, masuk menghadap, beta, patik, hamba, pacal. Itu contoh kosakata bahasa istana. Baiklah, saya akan sebutkan beberapa kosakata bahasa istana berserta dengan maksudnya. Yang pertama, gering. Gering bermaksud sakit. Anugerah ataupun kurnia, maksudnya hadiah. Masgul, maksudnya sedih. Berputera, maksudnya beranak. Beradu, maksudnya tidur. Bermuram durja, maksudnya sedih. Mangkat, maksudnya mati. Peringkat-peringkat untuk kita sebut perkataan mati. Mati ni paling kira bawah lah. Atas sekali, wafat. Wafat kita gunakan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Wafat. Kemudian mangkat. Bawah mangkat, meninggal dunia. Bawah meninggal dunia, mati. Yang paling bawah sekali, mampus. Dirgahayu, panjang umur. Berkenan, suka. Mohon perkenan, meminta izin. Berangkat, pergi. Daulat, bermaksud bahagia. Bersiram, mandi. Hari keputeraan, hari lahir. Bertitah, berkata-kata. Ulu, kepala. Dayang, merujuk kepada pelayan di istana. Menerima menghadap, maksudnya menerima kunjungan. Inang merupakan pengasuh anak-anak raja. Ampun, maaf. Mencemar duli, maksudnya turun padang ataupun melawat ke sesuatu tempat. Merafak sembah, maksudnya menyampaikan sembah. Menjunjung duli, taat setia. Menjunjung kasih, maksudnya terima kasih. Menjunjung perintah, maksudnya menerima arahan. Kaus, kasut. Iram-iram bermaksud payung diraja. Mahkota, maksudnya topi yang dipakai di atas kepala sultan ataupun raja. Duduk dalam percintaan, maksudnya sedih. Sembah maklum, beritahu. Makam, kubur. Memohon limpah sembah, maksudnya meminta izin. Murka, maksudnya marah. Barang titah, maksudnya perkara atau apa-apa yang disampaikan. Peraduan, tempat tidur. Mengadap, maksudnya berjumpa. Santap, maksudnya makan.
Dewan santapan maksudnya dewan makan. Dharma kurnia maksudnya pemberian. Semayang maksudnya duduk ataupun tinggal. Menjunjung maksudnya melaksanakan. Merafak maksudnya menyampaikan. Ampun, maaf. Bersirah maksudnya mandi. Limpah maksudnya izin. Singgahsana merupakan kerusi. Almarhum maksudnya Allah yarham, iaitu panggilan kepada lelaki yang telah meninggal dunia. Sekiranya almarhumah yang bermaksud Allah yarhamah merujuk kepada perempuan yang telah meninggal dunia. Air seni iaitu air kecil ataupun kencing. Menkada hajat maksudnya air besar ataupun berak. Jemala maksudnya kepala. Getah maksudnya katil. Disanggah maksudnya dibantah. Gerau tukang masak. Seberhana maksudnya selengkapnya. Berlangsung kawa merupakan ucapan takziah. Beryang-yang maksudnya berdoa. Better maksudnya saya yang merujuk kepada raja. Better merupakan kata ganti nama diri pertama. Tunggal yang merujuk kepada raja. Hamba dan patih membawa maksud yang sama, iaitu saya. Cuma penggunaannya berbeza. Hamba, rakyat biasa bercakap dengan rakyat biasa. Contoh, Hang Tuah bercakap dengan Hang Jebat. Patih pula digunakan apabila bercakap dengan golongan istana. Contoh, Inang bercakap dengan permaisuri akan menggunakan patih. Baginda maksudnya dia yang merujuk kepada raja. Baginda merupakan kata ganti nama diri ketiga. Putera maksudnya anak lelaki. Puteri anak perempuan. Permaisuri isteri raja. Tuan hamba maksudnya awak ataupun kamu, yang merupakan kata ganti nama diri kedua. Maharani merupakan raja perempuan. Maharaja gelaran bagi raja-raja yang besar. Sultan raja. Nenda nenek. Ayahanda ayah. Bonda ibu. Adinda adik. Kakanda kakak atau abang. Cucunda cucu. Anakanda anak. Bendahara bendahari. Dan temenggung maksudnya pembesar. Laksamana panglima. Pendekar merujuk kepada pahlawan. Kamar bilik. Balairung merupakan ruang istana. Mahligai maksudnya istana. Sayu sedih. Dukacita maksudnya sedih. Sukacita suka. Hulu balang pahlawan. Pawang bomoh. Tahta kerajaan. Veterana merupakan tempat duduk pengantin atau orang yang dihormati. Bahtera kapal. Gusti pembesar. Tabib bomoh. Bentara pembesar. Soldadu askar. Petaka maksudnya bahaya. Sungai besar tandas. Disemadi maksudnya dikebumikan. Dian pelita. Sida-sida pegawai dalam istana. Beti-beti merujuk kepada hamba perempuan. Jemana maksudnya kepala. Tuanku awak atau kamu. Kesatria askar. Penakawan merujuk pada hamba lelaki. Memanda merujuk pada pembesar. Pahar talam emas. Panji bendera. Bersabda maksudnya berkata. Puri istana.
pacan, hamba, pertabalan, pelantikan, laskar, duduk pada askar, masyhur, terkenal. Okey, kita bincang soalan. Semayam kok. Dalam hadis itu, Raja Permaisuri Agung telah suka Berkenan. Mangkat. tiga dunia. Berangkat pergi ke tanah suci Mekah. Seterusnya, Putri Mayasari belum sembuh daripada gering, sakit. Sewaktu sedang raja bermimpi. Beradu. Baginda juga pernah melawat ke Ken Tahanan Raja Berwas bersama-sama dengan Zara. Madudi, Dona Padang. Telah penat bermain di taman, Putri Bosu dan lain-lain akan turun ke kolam untuk mandi. Beradu kot. Kolam. Tidur kat kolam kan? Bersiram. Bersiram. Tapi bohong emas telah mendapat tembaga. Anugerah. Hadiah. Okey. Betul. Sepanjang tempoh baginda gering, sakit, baginda tidak Merafak tu apa? berapa mengangkat. Santap, makan. Santap. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi